Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, untuk kita memulakan perbincangan pada pagi ini, kita mulakan dulu dengan surah Al-Fatihah, umul kitab Al-Fatihah. Okay, syukur Alhamdulillah pada hari ini kita dapat meneruskan lagi perbincangan kita secara atas talian. Dan subjek kita kongsi personal sudah masuk ke dalam satu bab iaitu dipanggil, kita dah sampai satu bab yang dipanggil sebagai komunikasi. Dan kita nak tengok bagaimana komunikasi ini adalah satu elemen yang penting di dalam organisasi itu sendiri. Dan bagaimana ia berperanan, berfungsi dalam menentukan orang kata operasi sesuatu organisasi itu. Dan kita akan melihat juga bagaimana pattern berlaku komunikasi itu dan bagaimana bentuk di dalam organisasi. Jadi dalam komunikasi yang kita akan sentuh dalam organisasi ini, kita nak melihat pertama sekali apakah yang dimaksudkan dengan komunikasi itu. Sebab ramai orang yang tersilap dengan komunikasi ini. Kadang-kadang mereka beranggapan komunikasi itu adalah kemahiran bercakap, kemahiran berdebat, kemahiran matahkan hujah lawan. Ya. Jadi bila kita pandai berbicara, bila kita pandai bercakap, bila kita pandai menyampaikan hujah-hujah, itu kita panggil sebagai orang yang mempunyai kemahiran komunikasi. Namun sebenarnya kemahiran komunikasi ini adalah sebenarnya adalah terjadi apabila maklumat yang kita nak sampaikan kepada individu itu sampai kepada penerima itu seperti mana yang kita ingin, hasrat yang kita ingin sampaikan. Dan dia berbentuk dan lebih bagus komunikasi itu sekiranya komunikasi itu dapat mempengaruhi individu itu melakukan atau mencetuskan tindakan. Dan kita lihat kalau dia pandai berdebat, dia pandai mempatahkan hujah, adakah ini bagus dalam komunikasi? Adakah komunikasi itu berkata berkesan? Jadi dalam proses komunikasi itu, elemen yang paling penting adalah kita faham sesuatu maklumat yang disampaikan dan kemahiran yang perlu ada dalam komunikasi ini adalah kemahiran mendengar. Itu yang paling penting. Jadi kita lihat dulu slide kita hari ini, perkongsian slide kita, apa yang dimaksudkan dengan komunikasi. Baik, so kita akan bincang berkaitan dengan komunikasi dalam pengurusan organisasi. Sebelum itu kita lihat dulu apa yang dimaksudkan dengan komunikasi itu sendiri. Okay. Pada komunikasi ini dia bermula dengan perkataan communicate yang maksudnya penyertaan ataupun maklumat, maklumat notis atau maklumat. Itu adalah makna asal dia. Communicate dia ambil daripada perkataan communicate iaitu penyertaan, penyertaan. Dan communication are linked to a person, activity or group as well as the nature of wanting to influence other. Maknanya dia adalah satu aktiviti menghubungkan antara individu dan juga sesuatu kumpulan. Dan dia sebagai sesuatu yang semula jadinya adalah untuk mempengaruhi. Mempengaruhi dia ada banyak bentuk. Sama ada kita nak menyatakan sokongan ataupun kita nak diterima, si penerima. Kalau kita tengok pula daripada penelitian daripada Emery, Out and Argool, dia mendefinisikan communication as a art, sebagai satu seni to channel information. Itu untuk sebagai suatu medium untuk kita menyampaikan maklumat, idea dan juga sikap kita dari individu ke individu yang lain. Communication is intended for interaction process that gives stimulus to sending and receiving message. Maksudnya komunikasi ini adalah berhasrat satu proses interaksi yang mana adanya serangsangan melalui penyampaian maklumat dan diterima maklumat itu. Jadi secara kesimpulan boleh kita katakan bahawa komunikasi ini adalah suatu bentuk penyampaian sesuatu maklumat, idea ataupun sikap kita terhadap individu lain dengan bertujuan untuk mempengaruhinya. Mempengaruhinya untuk menerima pendapat itu, untuk memahami pendapat itu, untuk menerima ataupun memahami sesuatu maklumat dan boleh mempengaruhi dalam tindakan dalam seseorang itu. Okay? Jadi katakan dia sebagai medium untuk mempengaruhi. Okay? Selalu dengar perkataan communication is power. Maksudnya komunikasi itu satu power. Power apa? Untuk membentuk
tingkah laku ataupun menggerakkan sesuatu tingkah laku manusia itu dalam melakukan sesuatu tindakan atau sesuatu keputusan. Jadi dalam sektor komunikasi dalam organisasi, kita lihat bahawa komunikasi itu boleh berlaku di antara intrapersonal. Maksudnya berlaku dalam monolog dalam kita bermonolog dalam diri kita. Pergerakan antara kita nak buat satu keputusan. Maksudnya kita nak berhenti kerja atau tidak. Jadi kita bermonolog dengan diri kita. Itu dipanggil sebagai intrapersonal. Yang kedua berlaku secara interpersonal. Interpersonal ni berlaku antara seorang seseorang lah. Pribadi itu pribadi interpersonal. Ketiga boleh juga berlaku secara grup. Grup ni secara kumpulan. Secara kumpulan. Organisasi, publik atau media. Publik dan media ni selalu kita dengar, selalunya mereka buat press conference, sidang akhbar untuk menyampaikan sesuatu hasrat. Ini biasanya dilakukan oleh menteri-menteri ataupun ketua-ketua pengarah untuk menyampaikan maklumat itu kepada audiens yang begitu ramai. Kalau kita nak jumpa buat satu dewan mungkin tidak. Jadi biasanya digunakan sebagai media lah, sebagai saluran dia. Dan juga dalam manajemen juga, dalam pengurusan organisasi juga, komunikasi ini dilihat sebagai satu yang boleh berlaku antara intercultural. Intercultural ni antara boleh berlaku antara negara dan negara yang kita lihat berbeza dari segi bahasa, dari segi budaya, dia juga boleh berlaku di dalam organisasi. Jadi kita lihat sebenarnya apa gunanya komunikasi, apakah fungsi komunikasi itu dalam organisasi itu. Jadi dia ada banyak perkara. Antaranya adalah dia satu medium untuk kontrol lah. Untuk kontrol atau untuk mengawal. Mengawal apa? Mengawal tingkah laku ataupun ahli kerja. Sebab dalam sistem organisasi, kita ada hierarki kan. Kita ada pelbagai hierarki. Contohnya kita ada hierarki, contohnya kalau dia bekerja, katakan dia bekerja part time. So dia dipantau oleh pekerja full time. Full time dipantau oleh supervisor. Supervisor dipantau oleh manager. Manager dipantau oleh general manager. Jadi general manager itu kena pantau. Jadi komunikasi ini dia dipanggil sebagai medium untuk mengawal. Contohnya apa yang perlu, buat sis dulu. Jadi perlu komunikasi agar pekerja di bawah penyelidikannya dapat melaksanakan tugas ataupun dapat bertingkah laku agar sesuatu tugasan itu dapat dilakukan dengan sebaiknya. Itu yang dikatakan sebagai medium of control. Itu sebagai medium untuk kawal. Kawal apa? Untuk mengkawal tingkah laku ahli-ahli dalam organisasi tersebut. Dan juga motivasi. Dia juga boleh menjadi satu bentuk motivasi dan memberi semangat kepada pekerja ataupun kepada bos kita. Maksudnya kalau kita nak tengok pekerja kita untuk meneruskan tindakan yang baik. Jadi kita berikan dia semangat, berikan dia dorongan kalau dia mencapai apa yang telah dihasratkan. Jadi komunikasi ini digunakan sebagai medium untuk mencetuskan semangat dan motivasi kepada pekerja ataupun staf ataupun daripada bos kepada pekerja, juga pekerja kepada bos. Jadi boleh berlaku antara dua-dua belah pihak. Juga boleh juga menjadi sebagai ejen sosial. Ejen sosial ataupun socialization. Ini penting untuk kita membina satu rangkaian sosial. Contohnya dalam bidang, kita dalam satu tempat kerja kan. So dalam tempat kerja ni kita banyak maklumat. Kita banyak maklumat yang perlu kita banyak bahagian ataupun section lah. Contohnya kita ada section kewangan. Ada kewangan tu banyak pula division dia. Bahagian auditnya kan. Lepas kita ada juga cawangan keselamatan, keberanian. Jadi kadang-kadang kerja tu terpisah. Jadi untuk nak satukan dia adalah kita kena lihat kepada minat yang sama. Contohnya kita tubuhkan satu kelab futsal. Jadi kelab futsal ni ramai yang join. Jadi kita bina satu persatuan kelab untuk yang jauh-jauh. Ada juga persatuan Jepang ke, ada persatuan kelab badminton kan. Mana kelab-kelab ni dibina untuk menyatupadukan pekerja dalam semua sektor lah, dalam semua bahagian itu. Jadi dia katakan bahawa komunikasi ini merupakan satu bentuk socialization dalam organisasi. Terutamanya dalam kita nak buat satu kooperatif kan. Contohnya kita ada tim bola sepak dalam tim, contohnya dalam fakulti kan. Dalam fakulti sains dan teknologi. Nah, kita banyak bahagian kan dalam fakulti sains. Ada bidang matematik semua kita satukan dalam persatuan. Itu dipanggil socialization. And then collection and disclosure of information.
Jadi dalam organisasi kita melihat bahawa komunikasi ini juga merupakan satu bentuk untuk menyampaikan maklumat atau mendedahkan maklumat lah. Jadi berlaku dalam kita seperti mencampaikan dari segi teknologi, job training, finance and strategy toward efficiency and management effectiveness. Jadi organisasi should provide information to employee in order to work well. Jadi dalam kita nak pastikan staff atau pekerja kita melakukan tugasan dengan baik, jadi kita perlu memberi sikit maklumat dan input agar dia melaksanakan. Contohnya dalam SOP, dalam SOP tertentu. Jadi kalau kerja dulu di bahagian, contoh di KFC kan, dalam KFC tu ada dia ada maklumat dia ataupun SOP yang perlu kita follow. Contohnya macam mana makanan ni supaya tidak tercemar. Jadi dia ada SOP dia. Jadi komunikasi digunakan sebagai disclose of information lah, untuk mendapat ataupun mendedahkan sesuatu maklumat itu pengetahuan pekerja. Dan juga digunakan sebagai kita menetapkan sesuatu goal. Kita faham dan sedar sesuatu organisasi yang terbina, dia perlu ada visi dan misi dia. Dan apa yang nak dicapai. Jadi untuk mencapai itu, kita melihat bahawa komunikasi berfungsi untuk memberikan secara penetapan matlamat ni. Jadi boleh dilakukan secara formal, mungkin dalam meeting, dalam memo, dalam surat berkeliling, ataupun surat-surat rasmi daripada email ataupun surat, ataupun informal situation lah dari segi bila kita bercakap senada, kita berborak-borak. Jadi boleh jadikan setting. Begitu juga, dia juga berfungsi sebagai achievement dan objektif. Mari kita nak capai satu maklumat lah. Okay. Jadi kita nak capai satu maklumat tu boleh melalui secara lisan, penulisan, culture work tu lah, work culture tu. Jadi kita kena faham rakyat ni, staff ataupun pekerja ni dia perlukan ada satu clear direction apa yang perlu dicapai. Kan? Apa yang perlu dicapai, apa KPI dicapai. Jadi perlu perkara ini kadang-kadang perlu disampaikan melalui lisan ataupun melalui surat yang jelas. Ini juga kita lihat bahawa bagaimana organisasi melihat fungsi komunikasi. Salah satunya adalah untuk mencapai achievement and objective. Dalam decision making dan juga implementation, yang ini biasanya berlaku di dalam perbincangan, dalam meeting, dalam pengurusan kita perlu membuat suatu keputusan. Yang mana keputusan ini memerlukan maklumat daripada berbagai pihak. Suatu keputusan yang baik itu perlu mendapat satu maklumat yang lengkap. Dan keputusan yang dibuat itu perlu melibatkan jangka panjang dan melibatkan semua pihak. Contoh kalau kita lihat di dalam COVID sekarang ni kan, kita lihat kita berdepan dengan satu situasi sama ada kita nak bekerja di rumah ataupun bekerja di pejabat. Jadi kalau kadang-kadang kalau kita katakan kita bekerja di rumah, jadi ada orang yang tidak mempunyai akses internet, ada mereka yang kadang-kadang tidak selesa, kadang-kadang rumah sempit. Ada juga yang boleh bekerja lebih selesa kerja di pejabat. Jadi kita nak buat satu keputusan ini, kita perlu mendengar berbagai pihak. Supaya keputusan yang kita lakukan ini tidak mengenai mana-mana pihak ataupun tidak memberi kesan yang buruk kepada mana-mana pihak. Jadi pada itu mesyuarat perlu dilakukan. So apabila mesyuarat itu dilakukan, medium komunikasi itu dilihat sebagai satu elemen yang penting dalam penyampaian maklumat itulah. Yang seterusnya adalah work discipline. Dan ini kita nak bagi tahu dia tentang work instruction. Sebab setiap pekerja ataupun position dia ada dia punya job scope dia, spesifik tugas dia, apa yang perlu dilakukan. Dan ini perlu disampaikan, dia nak sampaikan dan perlu dibaca. Perlu dibaca. Komunikasi function juga adalah berguna untuk click relationship. Click relationship ni adalah perhubungan antara rakan sekerja. Boleh berlaku secara formal dan juga informal. Biasa kita kena faham, tiada perhubungan yang terbentuk tanpa komunikasi. Orang bisu pun walaupun tak boleh bercakap, tapi dia still komunikasi dengan menggunakan bahasa isyarat. Jadi tiada perhubungan yang terbentuk tanpa ada komunikasi. Itu mustahil. Jadi dalam membentuk hubungan rakan sekerja, click relationship, komunikasi dilihat satu benda yang sangat berfungsi. Dan yang seterusnya adalah semasa proses recruitment. Itu masa kita nak mendapat kerja baru, sudah pasti kita kena ada interview. Dan interview ni
kita perlulah melibatkan komunikasi yang mana dia akan membentuk yang dikatakan sebagai, kita selalu dengar sebagai first impression, kan, first impression. Jadi dalam komunikasi itu, daripada bentuk non-verbal, cara dia melemparkan idea, cara dia memberi maklumat dan teknik-teknik yang digunakan dalam komunikasi itu sebenarnya sangat mempengaruhi panel dalam menentukan kekredibilitian dan keupayaan sesuatu pekerja. Jadi ini yang dipanggilkan first impression. So dalam komunikasi organisasi, requirement proses sangat penting. Yang dilihat, elemen yang diambil berat adalah interview tadi tu lah. Jadi mana komunikasi itu adalah elemen yang sangat penting untuk kita rekrut kerja kita, melihat kebolehan percaya dia dalam menyampaikan maklumat. Okay. Di organisasi juga kita tahu bahawa kita terpaksa melakukan sebagai as a counselor dengan HR development lah. Okay. Human Resource Development Department, biasanya kita bekerjasama dengan dengan kita bekerjasama dengan HR punya manager untuk kita nak buat apakah training-training yang bagus untuk pekerja agar dia dapat bekerja dengan lebih confident dan efficiency. Jadi dia perlu adakan bengkel, adakan seminar, adakan kuliah. Ini penting dalam organisasi. Itu juga memerlukan elemen komunikasi. Juga performance appraisal. Performance appraisal ni adalah kadang-kadang ada setengah syarikat yang menggunakan dia membuat performance appraisal secara annual, secara monthly, secara bulanan. Ada juga secara tahunan. Jadi pokoknya apa? Jadi isu adalah untuk melihat dan menyampaikan performance dia. Kalau kita sekarang guna KPI kan, Key Performance Index. Apakah penilaian dia? Penilaian terhadap dia punya pencapaian atau prestasi. Untuk apa? Biasanya untuk official report dan untuk kenaikan pangkat. Atau untuk kenaikan pangkat. Dan juga dia digunakan sebagai employee safety yang dikatakan sebagai, kalau kita tengok di satu-satu tempat, kalau di tempat tu bahaya, biasa dia tulis safety first. Dia apa maksud safety first? Maknanya dia perlu jaga keselamatan. Dari segi apa? Mungkin di tempat ini berbahaya, perlu pakai pelitup muka, face mask, perlu pakai glove, perlu pakai helmet. Ini disebabkan faktor-faktor keselamatan. Boleh dilakukan dalam bentuk signage. Dalam bentuk signage, papan tanda, simbol-simbol tertentu dan special training lah. Ini kita boleh nampak dalam kadang-kadang ada gambar tengkorak kan. Gambar tengkorak ini melambangkan bahaya. Ini juga adalah suatu bentuk komunikasi. Satu bentuk komunikasi. Maknanya luas komunikasi ini kan. Luas. Dan biasanya komunikasi ini adalah sesuatu yang kita lihat synonyms, synonymous, iaitu adalah sejajar ataupun biasanya komunikasi ini biasanya digunakan dalam organisasi itu sendiri adalah untuk problem solving atau penyelesaian masalah. Kita boleh panggil dua belah pihak. Mungkin ada percanggahan sikit persepsi. Kita panggil dua belah pihak untuk dia berbincang apa sebenarnya masalah. Dan kita sebagai orang tengah, kita gunakan juga medium komunikasi itu sebagai problem solving. Kita sebagai problem solver. Jadi kita solve the problem. Ini adalah proses yang berlaku dalam komunikasi. Apa pun dalam komunikasi ini, yang penting adalah kita kita harap apa yang kita sampaikan, hasrat yang kita ingin sampaikan kepada penerima itu sama. Pemahaman mereka sama. Dengan menggunakan pelbagai media. Jadi itu yang dikatakan komunikasi berkesan. Iaitu komunikasi berkesan ini dilihat sebagai suatu proses yang mana deliver. Orang yang menyampaikan maklumat itu, dia menyampaikan kepada penerima melalui apa pun medium dan dia boleh bagi feedback. Dia ada feedback. Jadi feedback ni sebenarnya adalah suatu petunjuk ataupun indikator yang menunjukkan yang penerima message itu, receiver itu, dia well understood. Dia faham apa yang kita nak sampaikan dan dia boleh memberi feedback secara lisan ataupun melalui tindakan. Contohnya, kita memberi arahan supaya pekerja orang bawahan kita mengikuti SOP. Macam ni, suruh dia pakai. Dan besoknya kita nampak pekerja kita buat apa yang kita suruh. Dia pakai, mana itu juga merupakan satu feedback. Ataupun kita mencari ada lagi atau dia bertanya persoalan-persoalan yang lebih dalam. Ada soalan-soalan yang lebih dalam. Jadi, itu adalah proses yang berlaku. Maknanya, sumber, yang dikatakan sumber itu adalah information ataupun orang yang memberi idea itu menyampaikan mesej melalui satu medium dan diterima
dan di-code mesej itu oleh penerima dan diberi feedback. Okey, itu maksudnya proses yang berlaku. Kita tengok pula dalam organisasi terdapat pelbagai pattern di dalam komunikasi. Pattern pertama dipanggil downward. Apa maksud downward? Daripada atas turun ke bawah. Okey, daripada top management, higher level kepada lower level. Okey, kita faham dalam organisasi ni dia mesti ada hierarki. Kita tidak boleh lari daripada hierarki. Contoh kalau kita dengar, kita tengok dalam hierarki kita di dalam sektor kita sebagai student belajar di institusi yang bernama Universiti Malaysia Terengganu. Ada arahan tentang PKP. So arahan yang diterima tu dia datang daripada atas. From top management lah. Biasanya kita datang daripada Kementerian Pengajian Tinggi. Dia akan sampaikan kepada semua naib chancellor universiti. So Universiti Malaysia Terengganu bawa naib chancellor dia akan sampaikan kepada semua dekan di fakulti. So dekan di fakulti ni akan sampaikan kepada semua staf dia, sama ada staf akademik dan non-akademik. Contoh cikgu dapat maklumat daripada ketua bidang cikgu. Ketua bidang dapat maklumat daripada dekan. Kan? Dia datang daripada top management. From the higher level to the bottom level lah, sebelah bawah. Jadi cikgu akan sampaikan kepada student. Maknanya pattern yang berlaku ni dipanggil downward pattern communication pattern. Maknanya daripada atas turun ke bawah. Okey, dia dalam pelbagai bentuk. Boleh melalui memo, melalui surat berkeliling, ataupun melalui surat rasmi. Yang kedua dipanggil upward. Upward ni daripada bawah ke atas. Contoh, tadi downward kan, daripada bawah ke atas. Jadi pensyarah, contohnya ketua bidang, contoh dekan dia akan sampai kepada ketua bidang. So ketua bidang akan sampai kepada pensyarah. Dia mengatakan bahawa perlu melakukan pengajaran dan pembelajaran melalui secara atas talian di rumah. Jadi bila dapat arahan daripada itu, yang melaksana itu kita. Dan kita perlu sampaikan kepada student. Jadi student dan kita adalah pelaksana. Tapi kita kena faham, kan? Tak semua apa yang diarahkan polisi itu kita boleh laksanakan. Contohnya kadang-kadang ada student yang tidak dapat akses internet di kampungnya ataupun dia tidak ada laptop, dia tak ada komputer dan dia tidak ada capaian internet sebab semua benda itu memerlukan kos. Mungkin dia datang daripada keluarga yang mungkin tidak yang berpendapatan biasa. Jadi ini kita kena sampaikan, pelajar perlu sampaikan kepada pensyarah supaya pensyarah sedar bahawa tidak semua student dia, tidak all the students capable to make a online learning, teaching and learning. Jadi maklumat yang kita dapat tu, pensyarah dapat, dia akan sampaikan kepada ketua bidang akan sampaikan kepada dekan akan sampaikan kepada naib chancellor dia juga berjumpa dan akan sampaikan kepada menteri. Daripada bawah ke atas, ini dipanggil upward communication pattern. Okey. Ada juga yang berlaku secara horizontal. Contohnya maklumat dah sampai daripada downward, daripada atas ke bawah, daripada bawah ke atas. Disampaikan kepada kita, kita sampaikan kepada rakan sekerja. Kalau pelajar kepada pelajar, kalau pensyarah kepada pensyarah, kalau dekan kepada dekan. Kalau same level dalam hierarki ni kita panggil dia sebagai parallel ataupun horizontal lah yang sama. Jadi dia berlakunya dan dikatakan pattern ni adalah pattern yang paling kuat mempengaruhi. Paling cepat mempengaruhi. Contoh kalau kata pensyarah kepada pensyarah. Jadi pensyarah akan katakan kita nak buat PDP online kan. Kita dah tak ada kemahiran. Macam mana kita nak buat kan? Apa medium yang kita nak pakai? Kita tak ada. Jadi kita akan mempengaruhi sahabat-sahabat kita lain. Jadi sahabat kita pun bagi tahu macam ni nak buat. Dia sangat berkesan. Orang kata rumus di antara horizontal sangat berkesan. Pensyarah dengan pensyarah, pelajar dengan pelajar ni sangat mempengaruhi. Dan dia berlaku antara same level. Okay. Yang kedua pula ada satu komunikasi yang bukan dia daripada atas ke bawah, bukan bawah ke atas, bukan secara level. Tapi ia boleh cross. Okay, across. Ini biasa berlaku dalam dunia sekarang ni tanpa sepadan, benda ini boleh berlaku. Contohnya kalau pelajar tidak berpuas hati dengan polisi yang dilakukan oleh kementerian, jadi tak payah melalui dekan, tak payah melalui naib chancellor, terus saja melalui menteri. Melalui apa? Mungkin melalui perjumpaan, melalui email, melalui WhatsApp atau sebagainya. Maknanya dia cross daripada bawah ke atas ataupun daripada kementerian terus kepada pelajar untuk mendapatkan feedback yang terus ataupun direct feedback, mendapatkan maklumat yang terus. Okey. Contoh daripada menteri kepada rakyat.
Okay, dia nak tahu apa sebenarnya masalah rakyat. Terus dia pergi ke lapangan dan dia dengar masalah rakyat. Dan rakyat pun boleh menyatakan pandangan dia kepada Perdana Menteri. Ataupun daripada ketua pengarah turun kepada pekerja-pekerja biasa ni nak tahu apa yang berlaku. Yang ni dipanggil sebagai diagonal. So diagonal ni apa? Yang tidak ada, bukan berbentuk upward, bukan pattern dalam bentuk downward ataupun horizontal. Dia boleh bawah terus ke atas, dia tidak ada hierarki dia. Dan ni ada contoh-contoh job downward communication, contohnya job instruction and description. Kalau upward ni mungkin daripada meeting. Jadi ini ada contoh-contoh medium yang kita boleh gunakan. Yang biasanya pattern-pattern yang berlaku sama ada downward ataupun upward, horizontal and diagonal. Ini satu-satu contoh lah. Yang medium-medium yang biasa kita gunakan. Dalam dunia tanpa sepadannya terlalu banyak medium komunikasi. Cuma dalam bidang kita lihat sama ada benda itu formal atau tidak. Jadi kan dalam hidup kita, cikgu suka gunakan pendekatan apa yang dikatakan dalam Al-Quran itu, apabila kita mendapat satu maklumat, kita perlu ada dipanggil menyelidik ataupun istilah dia tabayun. Tabayun. Contoh kita lihat kita mendengar percakapan banyak kan, kita dengar banyak percakapan maklumat. Contohnya kalau di media sekarang ni kita banyak media. Siapa saja boleh beri pandangan. Contohnya tak vaksin. Okey, orang yang anti vaksin akan cakap macam ni. Orang yang vaksin akan cakap macam ni. Orang golongan agama akan macam ni. Jadi kita sebagai seorang manusia, individu, kita galakkan bahawa sesuatu maklumat yang datang kepada kita untuk kita tidak sebarkan, kita tidak sebarkan berita bohong adalah satu konsep yang kita ingin pegang, adalah konsep tabayun itu, iaitu menyelidik di mana sumber ataupun autentisi sesuatu sumber itu. Ini penting dan kita kena selidik. Dan bagi kita yang di dalam organisasi, kita tahu bahawa komunikasi sangat memberi impak kepada perhubungan, kepada sesuatu bangunan. So kita guna proxy, kita kata, contoh kita kata dalam syarikat saya ni produk yang digunakan tu ada produk yang dia ada DNA babi contoh. Jadi dia itulah mempengaruhi orang Islam untuk beli. Jadi kita kena pastikan adakah maklumat itu sahih supaya kita tidak menzalimi, kita tidak melakukan kerosakan. That's why dalam komunikasi itu, saya suka selalu guna perkataan yang dipanggil sebagai dalam konsep Al-Quran itu dipanggil sebagai tabayun tadi tu. Itu konsep bila kita dengar satu maklumat, kita jangan terus percaya. Tetapi apa yang perlu kita lakukan, kita perlu memegang satu tanggungjawab untuk mencari sumber dan kita mengkaji semula. Adakah maklumat itu sahih? Dan dia boleh berlaku secara one way communication dan two way communication. Biasanya dalam kita membuat dasar ataupun sesuatu, kita mendapat sesuatu perkara yang perlu diputuskan, jadi biasa kita perlukan two way communication untuk kita mendapatkan pandangan daripada pelbagai pihak. Okay. Contohnya kita nak buat dasar untuk kerja di rumah kan, PDPR ataupun kita nak menggunakan teaching and learning through the online kan. Jadi kita kena dengar pelbagai pihak. Kita nak dengar dari segi orang yang elektronik bagaimana, sudah bersedia ke orang IT, pesara macam mana, dari segi knowledge ada ke. Jadi bila satu ketetapan sudah dibuat berdasarkan maklumat yang menyeluruh, jadi kita akan mulakan one way communication. Kita sampai ke polisi. Jadi biasanya polisi komunikasi dalam organisasi itu biasanya dia bermula dengan two way communication. Iaitu dilakukan dalam meeting biasanya. Kita dengar dari pelbagai pihak dan kita buat satu ketetapan. Macam mana kita nak seimbangkan, and then kita buat one way communication. Itulah yang terjadi dalam kita pelaksanaan PKP ni. Okay, dalam PKP. Mula-mula Perdana Menteri dia bermusyawarah dengan dalam Majlis Keselamatan Negara kan, dia berbincang dengan pelbagai pakar-pakar untuk mendapatkan pandangan dari segi satu pelancongan, satu kesihatan, satu keselamatan, satu ekonomi. Jadi bila satu ketetapan sudah dibuat, dia akan berlaku one way communication lah. So kita sampaikan saja maklumat tersebut. Dan tidak dapat dinafikan boleh berlakunya halangan dalam komunikasi. Baik, halangan terbesar dalam komunikasi adalah different perception. Apa maksud different perception? Persepsi yang berbeza. Kenapa manusia ini mempunyai persepsi yang berbeza? Kerana manusia ini mempunyai pengalaman yang berbeza. Dan setiap manusia ada pengalaman dia tersendiri. Dan dia datang daripada pelbagai budaya, pelbagai latar kan. Jadi akan ada perception yang berbeza. Jadi halangan komunikasi ini apabila maklumat yang disampaikan itu telah maksudnya penerima tu dia mendapat dia berbeza persepsi dengan yang penyampai tadi tu. Ini adalah halangan yang terbesar yang boleh berlaku dalam komunikasi. Jadi
untuk pastikan bahawa persepsi itu sebab kita diajar kan. Itu sebab kita sentiasa diajar. Itu sebab kenapa kita diajar untuk tidak meletakkan nilai. Sebab apabila kita meletakkan nilai dalam seseorang itu, dia akan membentuk persepsi. Okay. Itu sebab kita diajar untuk mendengar kan. Kalau Khalifah Saidina Ali selalu dia ada menggunakan ungkapan dengar apa yang dikatakan. Jangan melihat siapa yang kata. Supaya dia nak ayat ini kalau kita tengok ungkapan ini, dia nak menunjukkan bahawa manusia ini memang dia akan sentiasa dipengaruhi oleh persepsi. Okay? Contohnya kalau yang sampaikan tu datang daripada kanak-kanak. Jadi suka dia nak terima. Sebab persepsi dia terhadap kanak-kanak itu. Dia kata kanak-kanak mungkin tak cukup umur. Tapi kalau datang daripada profesor, dia lebih percaya. Sedangkan maklumat yang disampaikan itu sama. That's why dalam perception ini, kita pegang satu konsep. Dengar apa yang dikata, jangan lihat siapa yang berkata. Kita dengar dan cuba kita buat tabayun tadi tu. Maksudnya kita buat soal selidik. Okey. Yang kedua halangan yang biasa berlaku dalam komunikasi di organisasi adalah bahasa. Itu perbezaan dari segi bahasa. Jadi kita tak faham bahasa yang disampaikan. Kita tahu antara medium yang paling mudah untuk menyampaikan komunikasi adalah melalui lisan. Dan lisan itu melalui bahasa. Jadi kalau kita tak faham bahasa seseorang itu, agak sukar untuk kita memahami apakah mesej yang nak disampaikan. Yang ketiga, noisy environment, persekitaran yang bising. Yang keempat, dipengaruhi oleh emosi. Contoh macam kita tengok current issue kan, isu sekarang ni, kita berdepan dengan COVID, pandemik COVID yang melanda seluruh negara. So bila dia berlaku di negara dan bila nak dilaksanakan PKP ini, bila kita nak menyampaikan PKP ini, pasti orang yang terkesan adalah mereka yang berniaga, yang mana berniaga yang menggunakan close contact dengan human close contact lah. Contohnya taska, contohnya peniaga-peniaga kecil dan mereka yang terlibat dengan kontak lah macam pelancongan perhotelan. Pasti mereka akan sedih, pasti mereka akan marah. Jadi bila marah ke dia tak nak dengar dah. Sebab dia dipengaruhi oleh emosi. Jadi rasional dia tidak ada. Ini juga salah satu halangan dalam komunikasi. Yang kelima adalah incongruent antara non-verbal dan verbal. Contoh, kita sebagai ketua majikan, kita katakan begini. Okey, saya tak kisah awak tak ikut. Okay, saya galakkan awak tak ikut arahan ni. Tapi kalau apa-apa terjadi, awak tanggung. Awak tanggunglah. Jadi perkataan itu kita nampak macam ada incongruent lah. Kalau jenis orang yang memang tak faham double meaning ni. Dia tak faham double meaning ni, dia tak faham. Jadi dia pun akan tanya, boleh ke tak boleh? Jadi bila kita menyampaikan satu komunikasi itu, biarlah komunikasi itu kalau boleh dia disampaikan dalam bentuk yang jelas. Tidak ada double meaning lah. Okay, sebab kita ada tempat yang perlu kita berkias kan. Di dalam kita kalau kita tengok budaya kita ni, kita suka berkias. Ada juga kalau arahan-arahan yang memerlukan tindakan yang segera dan arahan-arahan itu perlu dilakukan, jadi tidak perlulah kita gunakan perkataan-perkataan berkias sebab ini akan membuatkan salah faham. Salah faham. Dan seterusnya adalah suspicious ataupun suspicion ni maksudnya salah sangka. Yang kita katakan contohnya kita tengok sekarang ni kan, kerajaan suruh melaksanakan PKP lah. Kalau kita langgar PKP, retas daerah, retas negeri akan dikenakan tindakan undang-undang. Akan dikenakan tindakan undang-undang. Tapi kita terbaca dalam surat khabar apabila seorang artis atau ahli politik melanggar PKP, dia tidak dikenakan apa-apa. Tapi apabila rakyat biasa yang tak ada pangkat, dia dikenakan tindakan confirm yang begitu. Jadi kita akan wujud suspicious. Jadi bila suspicious ini berlaku dalam diri kita, suspicious ni macam kita dah prejudice ataupun kita curiga dengan seseorang itu, jadi kita kalau apa yang cuba disampaikan, jadi sudah jadi tidak berkesan. Kita nak terima dah. Sebab adanya wujud suspicious tadi itu. Ini adalah antara obstruction in communication yang kita perlu kita katakan kita perlu faham, kita perlu tahu agar kita dapat mencegahnya. Supaya kita dapat mencegah supaya benda ini berlaku. Okay. Seterusnya, dalam organisasi, bagaimana untuk kita nak mewujudkan komunikasi yang berkesan. Okay. Pertama sekali dalam komunikasi yang berkesan, bukan kerana kita pandai bercakap, kita pandai berucap.
Tapi yang paling penting dalam komunikasi adalah kita faham apa hasrat yang disampaikan oleh penyampai. Dan satu kemahiran yang paling penting yang perlu ada dalam kaunselor ataupun setiap individu untuk memastikan komunikasi itu berkesan adalah kita ada dikatakan sebagai active listening. So apa yang dimaksudkan dengan active listening adalah kita mendengar dengan aktif dan kita boleh faham dan kita boleh empati, ya, dan kita boleh berespon dengan yang betul. Jadi active listening ini adalah satu kemahiran. Maksudnya kemahiran ini walaupun kita boleh mendengar, tapi tidak semestinya kita ada kemahiran mendengar. So mendengar dengan kemahiran mendengar ini ada satu benda yang berbeza. So mendengar ini kita tak peka, kita boleh mendengar. Tapi kemahiran mendengar ini adalah kemahiran kita cuba memahami apa yang cuba disampaikan oleh individu terhadap kita lah ataupun apa-apa saja yang tepat. Jadi kalau dalam bentuk lisan, kita bukan saja tengok secara lisan dia, kita tengok apa juga non-verbal dia. Dan kalau kita memo, kita faham setiap makna-makna yang nak disampaikan. Okay, apa konteks. Jadi, active listening ini sangat penting dalam kita membina satu perhubungan komunikasi yang berkesan. Dan dia perlu ada sifat empati, maknanya kita memahami ruang rujuk orang yang menyampaikan maklumat kepada kita. Yang kedua, kita belajarlah building the skill response. Maksudnya kita belajar macam mana kita nak meminta maklum balas lah. Contohnya kita membuat prafasa kan, kita belajar benda ni. Kita membuat refleksi, kita meminta penjelasan supaya kita jelas bahawa apa yang kita faham itu sama dengan apa yang disampaikan. Jadi macam contoh kita minta penjelasan, betul ke apa yang saya faham macam ni? Kita buat prafasa, ya, kita buat rumusan. Building the skill response ini amat penting untuk memastikan bahawa kita faham apa yang disampaikan oleh penerima dan apa yang disampaikan oleh penerima itu sama dengan apa yang kita faham. Okay? Dan juga building the skill response. Jadi kita belajar di dalam kemahiran counselling, kemahiran counselling asas. Maknanya kita make a response, make a goal oriented action. Action must be timely, ada dia punya kerangka, direction need to be understand. Dan apakah rahsia-rahsia yang kita perlu lakukan. Okay, kita fokus kepada tingkah laku lah, not just general lah. Maksudnya kita, kalau kita nak fokus kepada komunikasi, kita tengok apa tingkah laku tertentu dia. Bukan kita buat secara sembrono je ataupun kita buat secara general. Contohnya macam ni. Kadang-kadang ada setengah tu dia bila bercakap dia pandang bawah kan. Kadang-kadang dia pandang atas. Jadi kita tak boleh kata general, dia pandang bawah tu maknanya dia tak fokus apa yang dia cakap. Jadi kita tak boleh kata tu pukul rata. Jadi kita tengok daripada specific behavior ataupun certain behavior dalam non-verbal komunikasi. Sebab dalam non-verbal komunikasi ni sebenarnya dia banyak lebih bermaklumat. Dia verbal communication daripada lisan. Okay, itu sahaja untuk komunikasi perbincangan kita hari ini. Cikgu harap dengan penerangan ringkas ini pelajar boleh lihat bahawa bagaimana kita kena, yang pertama kita kena faham komunikasi dalam organisasi apa fungsi dia. Yang kedua kita tahu apa pattern dia bentuk komunikasi ni. Sama ada dia berlaku secara upward, downward, horizontal ataupun diagonal. Okay. Yang ketiga kita kena faham apakah yang dikatakan one way communication, two way communication. Kenapa ada one way, kenapa perlu two way communication. Dan kita kena lihat apakah halangan-halangan yang biasa berlaku dalam komunikasi. Terdapat banyak halangan kan. Jadi kenapa kita perlu belajar halangan ni supaya kita dapat atasi. Dan kita kena tahu bagaimana kita nak membina komunikasi yang berkesan. So salah satu teknik dalam banyak-banyak ni yang kita kena faham, satu teknik yang penting dalam kemahiran komunikasi adalah keupayaan kita untuk cuba memahami dan cuba belajar untuk mendengar. Listen to understand, not listen to reply. Itu adalah benda penting dalam komunikasi. Dan jangan wujudkan sebarang prejudis, dan apabila terima sesuatu maklumat yang kita terima, kita perlu ada sifat yang dipanggil sebagai sifat tabayun, iaitu mengkaji dulu supaya kita tidak menzalimi orang lain dengan membuat keputusan. Lebih-lebih lagi bila kita menjadi ketua. So bila kita tengok pergaduhan antara anak buah, so anak buah kita bergaduh atau disampaikan kepada kita, memburuk-burukkan gerakan sekerja dia. Jadi kita as a leaders, kita sebagai leaders ataupun dikatakan sebagai ketua section, kita perlu buat keputusan yang adil dengan kita mendengar dan mengkaji. Jangan terus kita cuma buat bulat. Kerana takut kita akan buat keputusan yang tidak adil dan menzalimi orang lain.
Jadi itulah yang berapa penting aspek dalam komunikasi dalam organisasi. Kerana apa kita bincangkan tentang komunikasi? Sebab kita lihat bahawa sesuatu jatuhnya bangun sesuatu organisasi itu banyak bergantung kepada bagaimana bentuk komunikasi yang dibina dalam organisasi itu. Ada kadang-kadang komunikasi itu bersifat plastik, tidak jujur dalam telus. Jadi kita kena bina environment tu supaya mewujudkan ahli sikap pekerja-pekerja itu dia bebas melakukan menyuarakan pendapat dia dalam keadaan yang terkawal. Sebab kalau kita manusia ni kalau dia ada hasrat, kalau dia tak sampaikan, dia tidak dapat di-channelkan di tempat yang betul, dia akan channel yang tempat yang salah lah. Kalau kita sebagai ketua, kita tidak boleh mendengar pandangan orang bawah kita atau kita tidak boleh mendengar kritikan di tempat yang selamat, maksudnya dalam meeting. Ini ada satu tempat platform yang selamat. Jadi kalau kita tidak boleh terima, jadi anak buah kita ni akan guna platform yang lain yang sangat berbahaya. Contoh kita sebuah syarikat. Sebabkan kita nak keuntungan semata-mata, jadi kita membuat satu tindakan yang membenarkan kesalahan. Contohnya kita tahu dalam produk kita tu ada satu chemical yang bahaya untuk kesihatan, tapi disebabkan nak menjaga keselamatan dan kita tidak dengar pandangan-pandangan daripada pendapat-pendapat daripada mungkin dalam ada kat situ ada bahagian keselamatan, dia dah bagi tahu bahawa produk ini ada mengalami ada chemical yang tidak baik. Dalam meeting tu ini adalah tempat yang paling selamat dalam kita menyampaikan komunikasi. Tapi kalau kita tak nak dengar, jadi kita tak boleh halang orang daripada komunikasi. Jadi dia sebar kepada Facebook. Facebook ni dia viral. Jadi bila viral habis produk kita. Bukan saja produk yang ada tu, jadi semua produk kita sudah di boycott. Jadi ia akan mengalami kerugian. Jadi that's why kenapa penting di dalam komunikasi kita kena bertabayun, kita kena berlapang dada dan kita jangan melihat siapa yang berkata. Tapi lihatlah, dengar apa yang dikata. Dan kalau kita dapat wujudkan sistem macam ni dalam organisasi dan kita as a counselor, kita dapat memupuk diri kita menjadi seorang pendengar yang baik. Di samping itu kita tidak menilai, kita tidak melihat siapa yang berkata, tapi kita mendengar apa yang dikata dan kita ada bersifat tabayun, maksudnya berhati-hati menerima maklumat dan kita cuba menyampaikan maklumat dengan berkesan dan jadi organisasi akan menjadi lebih stabil dan orang kata organisasi itu lebih move on. Sebab sesuatu apabila kita meletakkan satu dasar pada satu organisasi itu, kita kena faham yang melaksanakan orang bawahan. Jadi kalau kita tak dengar cakap orang bawahan yang sebagai pelaksana dan dia boleh memberi kesan kepada syarikat secara keseluruhannya. Jadi bukan saja syarikat orang bawah ini yang akan menerima impak dia, orang atasan juga akan menerima impaknya. Dia ibarat seperti satu kapal. Kadang-kadang yang bergerakkan kayuhan tu orang di bawah. Jadi bila dia nampak bocor di bawah, dia bagi tahu orang atas. Kalau orang atas tidak buat apa-apa tindakan, jadi bila kapal itu tenggelam, bukan saja orang bawah saja yang menerima akibat, orang atas juga menerima akibat. Jadi itu yang kena faham. So dalam komunikasi berkesan, cikgu ulang balik yang pertama sekali adalah kita mesti kena ada kemahiran mendengar. Iaitu listen to understand, not listen to reply. Maksudnya kita nak dengar untuk kita nak faham. Yang kedua, apabila dapat sesuatu maklumat, kita kaji dulu. Ini dikata dalam konsep tabayun. Yang ketiga, dalam komunikasi, kita perlu berlapang dada. Kita melihat siapa yang bercakap. Kita jangan lihat siapa yang bercakap. Kita dengar apa yang dikatakan. Jadi kalau kita perhatikan konsep ni, dalam komunikasi dalam organisasi, insyaAllah akan memberi kesan yang baik. Sekaligus memberi impak yang baik kepada organisasi untuk berkembang lebih maju. Dan saya rasa cukup setakat ni. Kita tutup dulu perjumpaan kita ni dengan tasbih kifarah dan surah Al-Nas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih, insyaallah kita jumpa lagi.